Terusnya kita nak tengok penyelesaian masalah menggunakan persamaan Einstein untuk kesan fotoelektrik. Okey, contoh pertama, dia bagi cahaya biru dengan frekuensi 0.07 10 kuasa 14. Jadi kalau dia sebut frekuensi, ini adalah F. Disinar ke atas permukaan logam cesium yang bersih. Jadi bila ada F ni, awak boleh kira tenaga foton lah lepas ni kan. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Jadi kita dah discuss dah, kalau nak cari tenaga kinetik maksimum, dia kena tenaga foton tolak dengan fungsi kerja. Tenaga foton tolak fungsi kerja. Ni formula ni dah. Kita guna formula ni. Okey, tengok soalan sekali lagi. Ini F. Hak ni fungsi kerja W. Ni pemalas Planck H. Jadi awak ada F, W, H. Okey, cikgu tulis mula maklumat ada ni. Jadi awak nak kira, boleh dah lah ni ada belakang dah. H, F, W ada belakang. Sini ganti dah persamaan. Okey, cikgu ganti sosok dah tu. H, F, W. Jadi awak guna kalkulator ni. Yakin tu ambil jawapan dah. Okey, ni jawapan dia. Macam mana awak nak terbitkan unit? Okey, hak ni, apa dia? H tu joule saat. Ni darab. Darab dengan ni frekuensi. Frekuensi tu hertz. Hertz ni dia setara dengan gapo Hertz ni setara dengan per saat. Maknanya cikgu guna per saat situ dah. Ni hak mana ni? H kali F. Ni, dua ni. Lepas tu tolak dengan joule. Hak ni ke joule seorang dia. Jadi hak ni joule. Ni kuasa 1, ni kuasa negatif 1. Ia jadi S kuasa kosong. Maknanya joule kali 1. Tolak joule. Jangan kata kosong. Kalau tolak dalam fizik biasanya unit dia unit tu jugalah. Jangan kata tak ada unit pula, salah. Kalau tak ada unit tu kalau kita mati secara bahagi dah. Jadi unit dia lah ni adalah joule. Apa jadi joule juga? Sebab K ni tenaga kinetik. So mesti joule jugalah. Macam fungsi kerja ni tenaga minimum. Joule lah. Okey, tengok contoh yang kedua. Rajah 7.14 menunjukkan graf perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan daripada logam lithium untuk frekuensi cahaya berlainan. Tentukan frekuensi ambang daripada graf dan hitungkan nilai fungsi kerja. Frekuensi ambang ni hok mula-mula biasa ke? Hok potong paksi F tu. Nak dapat frekuensi ambang, hok potong paksi F. Ni fungsi kerja. Fungsi kerja W sama dengan H FO lah ke? Okey. Kita dapatkan dulu frekuensi ambang. Okey, cikgu kata dah nak dapat frekuensi ambang, cari tempat dia potong paksi F. Ni paksi F. Jadi baca C ni lah, dia potong mana tu. Jadi awak nampak situ. Tu dia potong di 5.6 tu dah. Tapi kena ingat ni, tepi ni ada apa? Kali 10 kuasa 14 tu. Jadi frekuensi ambang awak 5.6 darab 10 kuasa 14 dah. Okey, kita dah dapatkan frekuensi ambang. Seterusnya nak cari fungsi kerja. Fungsi kerja kena WHFO. Maka hak ni ambil daripada sinilah. H ni pemalas Planck. Jadi kita darab dua tu. Okey, cikgu ganti dah sini. Jadi awak darabkan saja. Dia akan dapat jawapan. Okey, ni jawapan dia. Nak dapatkan unit. Kalau awak tahu gak, memang hak ni fungsi kerja ni tenaga minimum. Tenaga minimum. Mesti jadi joule lah ke? Mesti unit dia joule. Tapi kalau was-was kita terbitkan ni. Ni joule saat daripada Planck. Kemudian hak ni frekuensi hertz. Hertz tu cikgu kata dah ke boleh guna per saat. Kali per saat. Jadi saat kuasa 1, saat negatif 1, ia jadi S kuasa kosong. S kuasa kosong tu 1 lah. Jadi unit awak joule. Joule kali 1 joule. Ni unit dia. Okey, contoh 3. Berapakah laju maksimum fotoelektron yang terpancar keluar bila cahaya monokromatik dengan lambda 550 nanometer disinarkan ke atas logam mempunyai fungsi kerja 2 elektron volt. Jadi lah ni, awak tengok elektron volt ni tak usah kejut lah deh. Ni unit tenaga sahaja. Sebab ia boleh guna 2 unit untuk tenaga. Guna joule boleh, elektron volt pun boleh dah.
Jadi bila sebut fungsi kerja, W lah ni. W. Lepas tu awak diberi juga lambda. Ni HC. Bukan H saja, bukan C saja ni. HC. And then, dia juga nilai 1 elektron volt tu setara dengan ni dalam joule dah. Lepas tu jisim elektron. Okey, kita akan tulis mula ni. Kita tengok kan nak selesai dah. Okey, cikgu tulis mula semua maklumat dia ni. Jadi, awak kena ingat soalan ni nak cari laju maksimum fotoelektron. Jadi, hak ni mesti kita dapatkan daripada tenaga kinetik maksimum lah. Sebab tenaga kinetik maksimum ni formula dia setengah MV kuasa 2 ni. Duduk sini V awak dah. Jadi, kok mana-mana kena ada K maksimum dululah. Baru boleh kira laju awak tu. Jadi, kita balik pada persamaan kita tadilah. Okey, kita akan guna persamaan ni juga dah. Cuma lah ni, satunya, hak ni kena guna setengah MV kuasa 2 lah. Sebab nak suruh ada V tu. Kita guna gitu. Lepas tu, so lagi, awak tengok dalam soalan ni, info dia bagi ni tak ada F. Tak ada F. Tapi dia bagi pada awak lambda. Bermakna, hak ni adalah tenaga foton ke? Kita belajar dah. Tenaga foton ni E sama dengan HF. Tapi cikgu ayat dah dulu. Kalau dia tak bagi F, dia bagi lambda, kita tukarlah jadi HC per lambda. Tak usah guna F lah. Dah F dia tak bagi. Jadi sini ni, kita tukar jadi HC per lambda. Tolak W. Jadi ingat balik nak cari apa nak cari ni. Jadi kita cek lah. Hak lain-lain mesti ada M. M ni dia widah ni. Okey, right. Ada. Lepas tu H dia tak W tapi dia buat selalu ni. HC. Terus ganti ni lah. Beres dua ni. Kemudian W fungsi kerja ada dah. Lambda. Lambda pun ada. Maknanya awak boleh kira dah ni. Hak ni awak ganti semua untuk dapatkan V dah. Okey, cikgu ganti dah dalam persamaan ni. Kita akan cuba selesaikan lepas ni lah dah. Jadi awak kena buat apa? Awak tolak dulu dua ni. Tolak dua ni. Baru hak ni mari sini dah. Lepas tolak tu baru hak dua ni mari sini. Cuma awak kena ingat ni. Hak ni tadi. Lambda ni dia bagi nanometer. Jadi cikgu tukar dia jadi meter. Sebab tu ada 10-9 ni dah. 10-9 tu adalah nano. Okey, sorry cikgu silap saat ni dah. Hak ni tak payah tukar. Sebab apa? Sebab hak ni dia ada unit nanometer juga atas ni. Gitu. Ni. Cikgu tinggal. Ini nanometer. Lambda pun nanometer. Bila ada dua-dua gitu, kita tak payah tukar skala. Sebab hak ni boleh mati dua ni dah. Jadi awak bagi gitu ya. Bagi 550 je. Lepas tu baru tolak hak ni. Okey, hak ni awak akan dapat 2.2 ni dah. Lepas tolak 2 ni. Jadi kita ada lagi sini hak ni. Cikgu akan bawa dua-dua ni mari sini. Okey, sekarang ni hak ni tolak 2 ni tadi 0.2 ni dah. Silap tulis juga. 0.6. Cikgu buat mayat ni jadi darab. Hak ni jadi bahagi. Tapi lah ni. Kalau tengok tadi ni. Unit tenaga ni. Sebenarnya dalam elektron volt dah. Jadi bila kita nak buat nak cari hal laju. Dia kena tukar dalam joule. Hak ni dah. Bermakna. Cikgu kena buat 0.2 ni. Nak tukar dalam joule. Kali dengan hak ni lah. Hak ni W ni. 1 elektron volt bersama N ni. Jadi kita kena darab ni. Supaya dia tukar jadi joule. Faham tu? Kita nak suruh tukar jadi joule ni. Kita darab dah. Lepas tu baru kali dengan 2 tepi dia tu. Per 9.11 kali 10 negatif 31. Ni dah bentuk kuasa 2. Kalau nak punca. Kalau nak V saja. Hak semua kira ni kena punca kuasakan. Ni. Hak semua ni kira-kira buat punca kuasa. Jadi awak akan dapat jawapan akhir dia adalah. Ni hal laju dia dah. Unit meter per saat. Okey, ni boleh tubik unit MS tolak 1 ni. Cikgu tunjuk tepi ni dah. Kalau tengok ni. Sebelum kita buat kuasa 2. Sini joule. Sini kg ke. Okey, kalau tengok tadi. Hak ni joule. Bawah ni kg ke. Jadi dia akan jadi unit dia joule per kg. Tak? Jadi awak ingat dulu masa belajar tepat joule ni untuk tenaga ataupun kerja. Boleh juga dah.
Jadi dia nak dapat unit joule ni adalah, kalau cikgu ambil kerja daya kali jarak. Jadi dia jadi sini meter sebab jarak dah. Jadi kgm kuasa 2 saat negatif 2. Ni gapo ni untuk joule tadi. Jadi cikgu ganti mula sini ni dia akan jadi kgm kuasa 2 saat negatif 2 lah. Ni cikgu terbit ke tadi. Per dengan kg. Ni mai mana? Ni mai daripada joule. Ni kg hok mes tadi ni lah apa. Okey, jadi awak tengok kg ni boleh mati. Jadi dia ada M2 saat negatif 2 dak. Sebab awak punca kuasa iaitu M tu kuasa 1, S kuasa negatif 1. Dapat unit dia. Okey, contoh yang keempat. Bila sebuah sel foto disinari dengan cahaya merah lambda 750 nanometer, kemudian disinari dengan cahaya biru lambda 240 nanometer, didapati tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar oleh cahaya biru ialah 2 kali ganda cahaya merah. Jadi dia tak royak berapa, dia cuma royak 2 kali ganda deh. Hak biru tu 2 kali ganda pada merah. Apa dia? Tenaga kinetik maksimum dia. Soalan ni berapakah fungsi kerja ataupun W lah. Yang kedua, berapakah panjang gelombang ambang bagi bahan fotoelektrik tersebut. Okey, kita nak cari W, lepas tu panjang gelombang ambang. Okey, panjang gelombang ambang ni cikgu tak sebut lagi tadi dah. Dia adalah sebenarnya kita tengok pada ada gerah dia di tepi ni. Ni panjang gelombang ambang ni. Maksud dia panjang gelombang maksimum cahaya yang diperlukan oleh logam untuk memancarkan elektron. Itu dipanggil panjang gelombang ambang. Ataupun awak cari tepat. Dia potong paksi 1 per lambda. 1 per lambda dah. Itu adalah 1 per panjang gelombang ambang. Duduk situ. Okey, ni maklumat hak dia W ni. Jadi sekarang kita nak cari dua perkara. Tadi yang pertama fungsi kerja iaitu W dan juga panjang gelombang ambang. Okey, sebelum tu kita tengok dulu hak ni di nanometer kita tukar diameter dah. Hak ni pun sama, tukar diameter. Okey, tu kita tukar tu berapa 10 negatif 9 dah. Lepas tu hak ni pula tenaga kinetik maksimum fotoelektron merah dia tak bagi, so kita tulis K1 sahaja. Tenaga kinetik maksimum fotoelektron biru dia kata 2 kali ganda pada merah. Jadi awak boleh tulis 2K1 lah. Sebab kita tak tahu dah. Okey, fungsi kerja awak nak cari tak tahu juga. So guna W. Jadi sebenarnya di sini kita boleh tulis dua persamaan. Dia akan jadi persamaan serentak kita panggil dah. Kita guna kaedah persamaan serentak lah untuk selesaikan dia nanti. Kita tulis dulu persamaan. Okey, kita akan guna persamaan ni. Persamaan ni pun ada kita belajar dah. Ni persamaan ni. HF, W campur tenaga kinetik. Cuma lah ni sebab kita tak tahu tenaga kinetik, kita tulis K sini dah. Tu jadi gitu. Okey, jadi kita akan buat dua kali. Satu untuk fotoelektron merah, lepas tu fotoelektron biru. Okey, satu lagi kena fikir sini. Kalau tengok, kalau kita guna persamaan ni, dia kena ada frekuensi. Soalan tadi duk bagi kawak lambda. Maka kita tukar ubah sini. Jangan guna HF, kita guna HC per lambda. Ni serupalah. Ni. Ubah suai ni. F tukar jadi C per lambda sebab kita nak guna balik lambda dia W dah. Jadi kita buat untuk merah, kena buat HC per lambda sama dengan W campur K lah. Hak merah tadi kita kata K dia K1. Tulis K1 sini. Lepas tu hak ni lambda kena guna lambda merah, lambda 1 lah. H pemalar Planck, supaya C laju cahaya sama. Jadi hak ni akan beza dua ni. Tu untuk merah. Lepas tu untuk biru sama juga. HC per lambda sama dengan W campur K. Law ni lambda ni guna lambda biru. Jadi lambda 2 lah ni. Kita tak ada tadi. Biru lambda 2. And then this one. Tenaga kinetik. Kita buat 2K1. Jadi sini kena tulis 2K1 untuk biru dah. W kena ubah kau tak payah ni. Sebab aku guna apa?
sel fotoelektrik, sel foto yang sama dah. Sel foto yang sama. Cuma kita guna mula-mula cahaya merah, lepas tu cahaya biru. Tu ya beza dia. Okey, jadi awak ada dua persamaan dah ni. Jadi lagu mana awak nak selesai ni? Kita ke mati K dah. K. Apa cikgu mati K? Bila awak mati K, awak terus dah akan dapat jawapan W lepas ni dah. Kalau guna persamaan serentak, awak belajar kalau kita samakan salah satu dia akan dapat jawapan dah. Jadi nak buat gitu pun boleh. Tapi lah ni kita decide kita nak buat K1 supaya terus dapat jawapan W lepas ni dah. Okey, kita dah ganti dua-dua. Jadi awak kena buat apa? Kena selesai dulu hak ni biar Tobik sebutin nombor dah. Okey, cikgu kata dah tadi, kalau guna persamaan serentak, awak boleh buat W dulu benar sebab W sama Tapi lo ni kita nak buat K1 walaupun W sama, cikgu tak usah buat W, nak buat K1 sebab bila buat K1 lepas ni awak tengok yang akan dapat lalu jawapan W. Kalau buat W dulu dia jalan kira jadi panjang, boleh juga dapat jawapan sama dah. Okey, kita nak buat K1 maknanya hak ni kena sama, bermakna hak ni kena darab dengan 2 lah. Awak belajar persamaan serentak, nak buat dia kena sama Jadi sebab cikgu decide nak buat K1, cikgu kena darab 2 lah sini. Bila dia darab 2, orang lain ni darab 2 juga dah. Okey, jadi cikgu dah darabkan persamaan 1 ni tadi ni. Persamaan 1 ni darab dengan 2, makna ni darab 2, jadi gini. Ni, sudah darab 2 belakang dah. Hak ni jadi nombor ni, hak ni jadi 2W, hak ni jadi 2K1. Okey, sekarang kita buat apa? Kita tolaklah 2 ni. Apa cikgu kata dapat jawapan selalu ni? Awak tolak 2 ni habis. 2W tolak W tidak jadi W. Dapat dah W. Kita tak osih K, sebab tu kita buat K. Tak air kira dia tak osih. Soalan tak osih nilai K dah. Kita nak W. Jadi lah ni jadi W dah. Maknanya jawapan C ni W dah ni. Jadi awak tolak 2 tu, dia akan dapat 9.8 darab 10 negatif 20 Joule. Siap dah lah. Sebab soalan memang nak W pun. Dapat W. Okey, soalan B ni kita nak dapatkan panjang gelombang ambang. Tadi tu kita guna formula fungsi kerja kita tadi tu. Kita dapat dah fungsi kerja saat ni guna mula atas sini. Lepas tu awak nak dapatkan lambda ni, lambda gelombang ambang. Panjang gelombang ambang. Jadi awak ubah formula, dia akan jadi AC per W. W ambil sini. W ambil sini. Hak ni ganti pemalas Planck, hak ni ganti laju cahaya. Okey, ganti belakang dah tu. Kira-kira Tobik jawapan. Okey, awak dapatkan unit lagu mana? Supaya cikgu ajar sebelum ni lah. Kita mati. Mana boleh mati dah. Jadi awak tengok unit atas ni. Joule ada. Ni ada habis. Okey, saat dengan saat kuasa 1 dia jadi saat kuasa 0. Habis juga. Jadi meninggal meter. Okey, itulah cara selesaikan guna teori fotoelektrik Einstein.